Ya Arhamar Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay, thank you Azrul. Okay, Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk minggu ni untuk meneruskan pembelajaran kita secara dalam talian. Okay, so harap-harap kita akan boleh bersemuka lah. Tak lama lagi. Nak bersemuka ke atau nak online je ni? Korang nak balik sekolah ke tak? Tak nak. Tak nak? Siapa yang tak nak? Jamia? Kenapa tak nak? Biasa duduk rumah kot. Biasa duduk rumah. Okay, sebenarnya belajar online mana best? Bersemuka ke online? Muka. Ada pro dan cons macam tu lah kan. Kalau cikgu suka juga bersemuka sebenarnya korang sebab lebih nampak lah, lebih dekat kan, nak tahu faham ke tak. Ni tak nampak muka, tak tahu ni cakap faham je tapi mukanya tak nampak ekspresi macam mana. Susah juga nak tengok. Tak apalah, kita berdepan je lah dengan cabaran sekarang ni, okay? Saya harap COVID ni akan, tak tahulah nak cakap kes makin banyak kan. Okay, tak apa, kita life goes on, okay? Teruskanlah kehidupan kita buat sehabis baik, right? Okay, hari ni kita akan belajar satu topik seterusnya iaitu sel elektrolisis. Okay, masih ingat yang last week kita belajar sel apa? Last week belajar sel? Sel ringkas. Sel kimia. Okay, sel kimia ringkas, sel Daniel. Okay, itu nama dia sel kimia. Jadi dalam sel kimia, apakah perubahan tenaga dalam sel kimia? Masih ingat tak? Apa perubahan tenaga dalam sel kimia? Tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Ya, bagus. Tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okay, dan dia mesti menggunakan dua kepingan logam yang berbeza dan menggunakan voltmeter untuk mengukur beza keupayaan. Okey, bagaimana pula dengan sel elektrolisis? So, hari ini kita lihat dari segi struktur dan juga dia punya perubahan kimia yang berlaku. Okey, untuk sel elektrolisis kita berkenalan dulu dengan tiga istilah ini, konduktor, elektrolit dan bukan elektrolit. So konduktor kamu dah pernah jumpa, dah biasa jumpa sejak sekolah rendah rasanya. Okay, so bagi contoh konduktor yang kamu tahu. Apa contoh konduktor? Bila sebut konduktor, bukan konduktor bas ini. Bila sebut konduktor haba, konduktor elektrik. Apa contohnya? Kuprum boleh ke cikgu? Kuprum, okay. Contohnya kuprum lagi. Magnesium, ferrum besi. Okay, kalau kamu lihat semua ni, okay, plumber, Amirah tulis. Okay, semua ni tergolong dalam kumpulan apa? Dia merupakan logam. Okay, so semua logam merupakan konduktor dan juga yang bukan logam adalah unsur karbon. Karbon pun konduktor. Okay, so sebab itu karbon nanti kita banyak gunakan karbon sebagai elektrod. Okay, konduktor mestilah unsur. Okay, unsur ini boleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan pepejal atau leburan tanpa mengalami perubahan kimia. Maksudnya, kalau dia arus elektrik, dia asal kuprum, akhir pun dia adalah kuprum. So, tidak berubah. Termasuk tidak mengalami perubahan kimia. Okay, so apa beza dengan elektrolit? Elektrolit pula adalah sebatian, bukan unsur, sebatian. Okey, sebatian yang boleh mengkonduksi arus elektrik dalam keadaan lebur ni syaratnya. Mesti dalam keadaan lebur atau larutan aqueous serta mengalami perubahan kimia. Maksudnya kalau misalnya elektrolit sebatian. Okey, bila sebut sebatian yang merupakan elektrolit mestilah sebatian. Kamu dah belajar masa form 4 mesti sebatian ion. Okey, sebatian ada dua jenis, sebatian ion dan sebatian kovalen. So sebatian ion merupakan elektrolit, tetapi hanya boleh konduksi elektrik dalam keadaan lebur dan larutan aqueous. Dalam keadaan pepejal tidak boleh. Okey, dan akan mengalami perubahan kimia. Maksudnya kalau sebatian tu contohnya natrium klorida, okay, apabila mengalami elektrolisis nanti dia akan dapat hasil dipecah. Dapat natrium dan klorida tu akan jadi klorin. Kita belajar lepas ni. Okay, itu maksud mengalami perubahan kimia. Dia tak dapat asal natrium klorida, akhir pun natrium klorida. Tak dapat macam tu. Okey. Kemudian buka elektrolit pun sebatian. So ini adalah sebatian kovalen.
Okey, so bila bukan elektrolit sebatian ini tidak boleh konduksi elektrik dalam semua keadaan. Apa maksud semua keadaan? Maksudnya dalam pepejal, lebur dan larutan aqueous tak boleh. Okey, so cikgu nak tanya, kenapa dalam sebatian ion ia boleh conduct electricity? Apa zarah-zarah dalam sebatian ion? Sebatian ion mengandungi Elektron. bukan elektron. Apa zarah dalam sebatian ion? Elektron tu kalau atom, lepaskan elektron tu dalam atom ni dalam sebatian tu, apa zarah dia yang menyebabkan ia boleh conduct electricity? Ion tu. Apa? Siapa jawab tu? Apa dia Ion punya? Ion. Okey, betul. Okey, sebatian ion terdiri pada ion-ion. Ion-ion ini macam mana? Dalam keadaan lebur dan larutan aqueous dia bebas bergerak. Ini form 4 dah belajar ni. Okey, ion bebas bergerak dalam leburan. Leburan ni maksudnya kat lebur dah. Dan larutan. Okey. Sebab itu ia boleh mengkonduksi elektrik dalam lebur dan larutan aqueous kerana sebab dia ion bebas bergerak. Dalam pepejal tidak boleh sebab ion tidak bebas bergerak. Okey, manakala dalam sebatian covalent kenapa tidak boleh conduct electricity? Apa zarah dalam sebatian covalent? Dalam sebatian hanya ada dua zarah je, ion, satu lagi apa? Molekul. Molekul. Okey, bila sebatian ion, ia terdiri dari sebatian covalent, ia terdiri daripada molekul, jadi tiada ion yang bebas bergerak. Maka sebatian ini tidak boleh mengkonduksi arus elektrik. Boleh bagi cikgu contoh sebatian covalent? Apa contoh sebatian covalent? Nah, takkan satu contoh pun tak tahu. Sebatian covalent terdiri daripada atom logam dan atom bukan logam. Atom bukan logam dan atom bukan logam, sorry. Okey, apa contoh sebatian covalent? Kurang kaji ni, basic ni, kelas? CO2. Karbon. CO2, okey betul. CO2, okey. Lagi? H2O. H2O. Okay, H2O ni dia special sikit walaupun dia sebatian covalent tapi dia boleh conduct electricity kerana ia mempunyai pelarut berkutub sebab yang kamu belajar ikatan hidrogen. Dia special sikit. So tak termasuk kat sini. Apa yang kamu? Ni apa ni nama tu, nampak tak? Glukosa. Nafta. Kan popular naftalena ni. Kamu buat tak eksperimen dulu? Form 4? Tak ingat? Buat kan? Buat. Ini antara contoh-contoh sebatian covalent. Okey, sudah berkenalan, boleh bezakan ya konductor, elektrolit dan bukan elektrolit. Alright, so kita akan gunakan elektrolit untuk proses elektrolisis. Ini contoh. Ini cikgu dah terangkan ini dalam buku teks kamu. Okay, untuk elektrolit ini terdiri pada sebatian ion kamu lihat dan juga elektrolit merupakan asid atau alkali. Okey, dipecahkan lagi. So asid atau alkali ini kamu belajar juga masa tingkatan 4 mesti ada air. Kalau tak ada air tak boleh conduct electricity. Mesti ada air barulah ion-ion akan bebas bergerak. Okey. Ada soalan tentang setakat ni? Ada soalan? Tak ada? Okey, ni adalah gambarannya. Okey, untuk elektrolisis kita akan belajar kejap lagi. Ini dalam keadaan leburan. Leburan ini bermaksud pepejal dipanaskan. Dia akan jadi cecair. Bertukar menjadi cecair. Itu maksudnya leburan kita panggil. Kejap lagi kamu buat kat rumah tu. Ambil gula, kamu panaskan. Dia cair tak? Itu maksudnya leburan. Okey. Manakala larutan pula bermaksud, macam mana, apa contoh larutan kat rumah? Pagi ni kamu dah minum apa? Milo panas. Air panas? Milo? Milo panas. Milo panas. Okey, Milo tu asalnya serbuk Milo kan? Serbuk Milo tu apa kat dalam fizik dia? Pepejal. Pepejal. Okey, kemudian kamu nak buat air Milo, kamu larutkan dalam air. Dapat air Milo. Ataupun dalam kimia kita panggil larutan Milo. Okey, larutan itu ialah apabila pepejal dilarutkan dalam air. Dapatlah larutan. Nah, lepas ni cuba sebut larutan Milo kat rumah. Boleh ya? Itu bezakan leburan dan larutan. Okey, nanti kita lihat dua-dua ni. So kamu lihat apabila dipanaskan dalam leburan, ion-ion ini bebas bergerak.
Cikgu ni perbezaan, nanti kamu tengok semilah ya. So contoh konduktor, logam dan grafit. Grafit ini adalah karbon, okey. Okay, kita lihat proses elektrolisis. Apa maksud elektrolisis? Penguraian elektrolit kepada unsur juzuknya apabila arus mengalir melaluinya. Okey, ayat ni ada nak tanya tak? Apa maksud kepada unsur juzuk ni? Tak faham. Okey, penguraian elektrolit. Elektrolit tadi unsur ke sebatian? Bila sebut elektrolit, unsur atau sebatian. Okey, apabila sebatian terdiri daripada 2 atau lebih unsur. Okey, normally 2 lah yang kita guna dalam elektrolisis. Kita urai kepada unsur juzuknya. Contohnya kita ada sebatian plumbum 2 bromida. Okey, ada berapa unsur dalam tu? 2 unsur. Jadi apabila kita jalankan elektrolisis, kita harus alihkan arus elektrik melalui sebatian ini, dia akan terpisah. Kita akan dapat unsur juzuknya, iaitu kita akan dapat plumbum dan bromida akan jadi unsur dia adalah bromin. Itu maksud terurai kepada unsur juzuknya. Unsur yang ada dalam sebatian tu kita akan dapat. Oh, maksudnya unsur juzuknya tu dia punya keadaan asal lah. Dia punya unsur seorang diri macam tu. Ya, unsur tu seorang je kan. Bila dia combine unsur dengan unsur dapat 2 orang. 2 orang tu adalah sebatian, gabungan. Gabungan unsur dengan unsur dapat sebatian. Boleh? Jalan ke elektrolisis dia akan terpisah. Macam tu lah ceritanya. Okey, tapi mesti ada arus elektrik. Itu adalah proses elektrolisis. Faham tak? Ni maksud istilah baru. Faham? Tak faham tanya yang malu-malu. Ini adalah sel elektrolisis dalam makmal. Biasanya dia mesti ada elektrod. Okey, 2 elektrod. Biasanya kita guna elektrod karbon. Dicelup dalam elektrolit. Dia akan hasilkan tindak balas kimia apabila kita sambung kepada bateri. So mesti ada bateri. Itu perbezaan sel kimia dan sel elektrolisis. Sel kimia menggunakan voltmeter. Sel elektrolisis menggunakan bateri. Okey, lagi sekali ada istilah anode, cathode, cation and ion. Cuma ada perbezaan sikit di sini. Dalam elektrolisis, okey, ni adalah bateri. Yang pendek itu adalah negatif. Yang panjang adalah positif. Dah belajar ya ni kan? Simbol bateri. Okey, so elektron yang disambung pada negatif, terminal negatif bateri akan jadi terminal negatif. Okey, so sebelah sini positif. Okey. Untuk nama pula, elektron yang disambung pada terminal negatif bateri kita panggil sebagai katot. Dia lain sikit dengan sel kimia. Kalau sel kimia, negatif adalah anode. Ini terbalik. Okay, negatif untuk elektrolisis kita panggil katot. Ingat macam mana cikgu ingat macam ni? Katot tolak. Tolak tu maksudnya terminal negatif. Ini untuk elektrolisis ya. Okay, manakala sebelah sini yang positif dipanggil sebagai anode. Okay, kenapa terbalik? Bila kita belajar sekejap lagi, cikgu akan terangkan kenapa dia terbalik. Okey, jadi prinsipnya dalam larutan akan ada cation dan anion. Jadi, cation adalah ion positif. Ingat T ni, ion positif. So, ion positif akan tertarik kepada negatif. So, sama bunyinya. Cation pergi ke katot. Sebab katot ni negatif. So, positif pergi ke negatif. Takkan sama cas nak tarik kan? Tak boleh. Kn ion negatif. Ingat N. Ion negatif akan pergi mana? Ke anode. Sebab anode adalah positif. Okay, so ion negatif pergi ke terminal positif. Anode. Ini prinsipnya. Okey tak? Okey. Okey. Okay, lagi sekali ulang ingat macam mana katot tu tolak negatif terminal. So katot akan tarik cation. Cation adalah ion positif. Dan sebelah satu lagi tu berlawanan. Okay, tindak balas redox yang berlaku di sini, Kn ion negatif akan bebaskan elektron. Ion negatif contohnya Cl-. Tanda atas ni, tolak kan? Tolak elektron. So dia akan bebas elektron. Okay, apabila bebas elektron, bermaksud tindak balas ini adalah tindak balas pengoksidaan. Okay, so anion akan charge. Kemudian elektron akan mengalir ke anion ni
Bebas elektron berlaku di mana? Anion pergi kat mana? Pergi dekat anode. Ini berlaku di anode. So elektron akan mengalir dari anode ke katot melalui wayar penyambung dalam bita luar. Okey, seterusnya elektron tu siapa terima? Elektron dah mengalir. Cation dalam larutan tu yang akan terima elektron. Okey, cation contohnya Cu2+. Ingat plus atas. Plus ni maksudnya terima elektron. Okey, so terima elektron adalah tindak balas penurunan. Ini berlaku di mana? Katot berlaku, cation ini berlaku di katot. Okey, so elektrolit pun akan terurai kepada unsur cusutnya. Itu adalah proses elektrolisis. So kamu lihat di sini, di mana berlaku peroksidaan? Di anod atau katot? Peroksidaan berlaku kat mana? Di anod. Lagi sekali, anod mesti tindak balas pengoksidaan. Okey, sebab tu dia terbalik. Sebab di positif terminal tu berlakunya peroksidaan, sebab itu dipanggil anod. So penurunan berlaku di katot. Ada soalan tak? Tak sampai lagi tidak balas. Okey, kita lihat yang ni. Baru nampak sikit. Okey, kita akan belajar dua jenis elektrolisis, leburan dan larutan. So, kita belajar yang leburan dulu. Okey, bila sebatian lebur, maksudnya pepejal dipanaskan. Okey, so bila sebatian lebur, dia hanya ada 2 ion sahaja daripada sebatian tersebut. Okey, hanya ada 2 ion. So sekarang kita lihat dulu ion yang hadir. Okey, apa elektrolit yang ditunjukkan dalam gambar aja? Lambam 2. Lambam 2 bromida. Okey, so kita ceraikan dia. Ion yang hadir maksudnya dalam lambam 2 bromida PbBr2, ion apa yang ada tu? Okay, ceraikan ion plumbum. Macam mana formula ion plumbum? Pb2+. Okey, lagi satu ada ion apa? Bromida. Macam mana formula ion bromida? Br-. Br-. Okey, sama sentiasa seimbang. Sini Br ada 2, so letak je 2. So maksudnya kat sini ion yang hadir adalah ion plumbum dan ion bromida. Okey, tu mula-mula senaraikan dulu ion yang hadir dalam sebatian tersebut. Okey, dan yang kedua kita senaraikan pergerakan ion. Okey, ion mana pergi ke anode, ion mana pergi ke katot. Okey, ion antara 2 ion ni hanya ada 2 ion je. So ion mana pergi anode? Anode negatif ke positif? Negatif. Positif. Okey, so positif anode akan tarik N ion, bunyi sama je. N ion adalah ion bromida. So ion bromida pergi ke anode, ion plumbum pergi ke katot. Okey tak setakat ni? Okey, cikgu ulang Langkah pertama tengok ion yang hadir apa. Yang kedua pergerakan ion. Ion yang pergi ke anode siapa? Yang pergi ke katot siapa? Okey, seterusnya kita nak buat persamaan setengah. Okey, persamaan setengah ini maksudnya untuk nyah charge ion. Nyah ni apa? Buang charge, discharge ion Kita nak buang charge ion ni. Macam mana nak buang charge ion ni? Cara untuk buang charge ion sama ada terima elektron atau lepaskan elektron. Okey, so di anode, kita buat untuk anode dulu. Okay, macam mana nak buang charge Br-? Terima elektron atau lepas elektron? Lepaskan. Lepas. Ingat tanda atas ni negatif kan, tolak. So dia mesti tolak elektron. So tolak elektron kita tulis sebelah kanan, tolak satu dulu. So dah tak ada charge Br. Tetapi ingat, Br boleh tak wujud sebagai atom? Br ni kumpulan 17 halogen. So halogen mesti wujud sebagai molekul. So apa kita perlu buat? Kita perlu buat apa? Br mesti 2 lah. Dia mesti molekul. Jadi sini akan jadi 2. Persamaan ni sebenarnya kamu ulang 2 kali. Kan nak tunjukkan persamaan ni 2 kali. Tunjuklah ya. Cari yang blur je.
Okey. Soalan pertama, okay, Br ingat bromin, kumpulan 17, klorin, bromin, iodin, semua mesti molekul. Jadi kita buat lagi sekali persamaan ni sebenarnya. Okey, dan buat dari dua kat depan tu. tambahkan. Dapatlah 2 bromida. Sini tak bolehlah 2 bromin, dia mesti Br 2 molekul. Okey, dapat persamaan ni. Alright. Okey, dan persamaan setengah di katod pula. Macam mana nak nyah cas? Ion positif, Bb2+. Tengok je tanda atas. Positif kan? Nak nyah cas dia mesti ikut tanda. Positif maksudnya. Terima berapa? 2. 2. So dah jadi apa? Tak ada cas. Jadi atom plumber. Okay, kalau nak buat penerangan, kita mesti kata macam mana untuk ion bromida. 2 ion bromida melepaskan 2 elektron membentuk molekul bromin. Nanti kamu kena terangkan dalam exam. Yang ini, ion plumbum 2 menerima 2 elektron membentuk atom plumbum. Okey? Boleh? Boleh. Sekejap lagi bincang kumpulan ya. Belum lagi lah yang masa aqueous. Okey then kita nak buat persamaan ion pula. Kalau ada persamaan setengah biasanya ada persamaan ion. Macam mana persamaan ion kita? Boleh tak tambah direct? Elektron sama tak? Boleh. Okay, so cikgu just ambil bahan tindak balas yang hasil. Okey, untuk yang ni nak tulis plumbum dulu ke bromin dulu pun tak apa, ni sama. Tak kisah rujukan ya. Sama ion. Seterusnya adalah pemerhatian. Okey, untuk tahu pemerhatian ini. Kamu kena tahu nama hasil. Apakah nama hasil di anode? Apa nama hasil di anode? Cuba namakan. Bromida. Bukan bromida yang ni. Nama hasil ni. Apa nama dia? Br2. Apa namanya? Bromin. Bromin. Okey. Bromin terhasil. Tapi kalau pemerhatian, kita tak boleh tulis bromin. Bromin dalam keadaan apa? Berpijal, cair atau gas? Cecair. Kan? Pejal. Kan? Gas. Yes. Okey. So bromin warna apa? Ingat tak bromin warna apa? Kalau larutan di mana? Air bromin warna apa? Brown ni cikgu. Brown. Brown. Pas Melayu apa? Okay. Perang. So sama lah kalau di gas pun dia warna sama. Gas, perang, terbebas. Kalau dalam larutan kita sebut larutan perang lah. Sekarang ni dia pada pejal, kita panaskan, kita dapat dalam bentuk gas ya. Okey, ketod hasilnya adalah, apa nama hasil di ketod ni? Plumbum. Namakan hasil di ketod plumbum. Tapi pemerhatian. Okay, plumbum ni kat dalam fizik dia apa? Pepejal, cecair, gas. Pejal. Pepejal. Warna apa? Logam warna apa? Silver. Merah. Silver. Kelabu. Merah. Pepejal kelabu terbentuk. Okay, silver solid. Kalau English, kalau kamu belajar bahasa Inggeris tak boleh guna silver tau. Grey. Silver tu bukannya warna. Grey solid form. Okay. Okay, itu je lah untuk elektrolisis sebatian lebur yang perlu kamu tahu. Stepnya, mula-mula senaraikan ion yang hadir. Dan kamu tengok ion mana pergi katod dan anode. Kemudian kita buat nyah cas ion iaitu tulis persamaan setengah. Dan kamu kena tahu tulis persamaan ion keseluruhan dan pemerhatian dan nama produk. Ada soalan? Tadi cikgu nak tanya, apakah tindak balas yang berlaku di anode? Tindak balas apa yang berlaku di anode? Oksidaan. Oksidaan. Sebab kita dalam topik redoxkan sekarang. Oksidaan. Manakala tindak balas penurunan berlaku di ketod. Jadi ini sebenarnya gambar ni dalam buku mana-mana pun kalau kamu lihat kebanyakannya dia lukis Swiss tutup. Tapi kamu jangan lukis Swiss tutup dalam exam kita mesti Swiss tutup, Swiss terbuka. So dalam exam mesti tutup Swiss tu. Kalau nak lukis tu pun tak apa.
fire je terus kan. So ini mesti ada bateri, right? So mentol akan menyala lah, menunjukkan arus elektrik terhasil. Nak tanya apa-apa? Korang macam tak soalan je. So cikgu tak terangkan ni, kita dah bincangkan yang ni ya. Okay, nanti tengok balik nota ni. Okay, ni ada aktiviti makmalnya. Jadi tak payah buat laporan yang ni. Okay, aktiviti makmal nanti kamu tengok semula. Kita dah bincang semua. Okay. Cuma cikgu nak tunjukkan dia punya video eksperimen. Sekejap ya. Okay, kamu lihat video dulu ya. Okay, ada nak tanya apa-apa tentang apa tu? Video tadi? Ada soalan tak? Tak boleh dia ada dua eksperimen cikgu. Yang satu tu yang tak betul tau. Eksperimen pertama tu sebenarnya dia belum panaskan. Okay, sebelum panaskan dia masih dalam pepecah. So bila pepecah, kemudian tiada bacaan emitter kan? Menunjukkan tiada arus elektrik mengalir. Bila dipanaskan baru menjadi leburan. Baru ada arus elektrik yang mengalir. Okay? Okay, sepatutnya eksperimen tu dijalankan dalam gas dalam apa? Kubur asap sebab ini gas bromin merupakan gas beracun. Tapi normally selama ni kita orang buat eksperimen belajar memang buat dekat luar je. Cuma masa buat eksperimen tu janganlah nak hidu-hidu sangat gas bromin tu. Bukan kita pernah buat kan cikgu? Pernah buat ke? Belum Topik apa?
Tak ingat tapi saya rasa macam pernah buat eksperimen yang macam tu. Tak ingat. Bukan tahun ni lah yang tahun Ke yang masa nak tentukan sebatian ion, sebatian kovalent perbandingan tu. ya Ada kot. ke? Tak lepas. Bromida Cikgu tak ingat. Tak ingat. Tak apa, so ini nanti refer balik lah ya untuk rujukan, okey? Aktiviti Mama tak perlu buat dalam laporan. Okey, so ada soalan untuk liburan? Discussion ni belum Laporan buat macam biasa je kan cikgu. apa dia? Laporan buat macam biasa je kan. Laporan? Itu tak payah buat laporan pun. Sebab aktiviti Mama. Okay, kita buat contoh yang ni. Sama-sama ya. Elektrolisis, leburan, zinc oksida. Okey, mula-mula seperti biasa, senaraikan ion yang hadir dalam zinc oksida. Ion apa yang ada? Zinc. Okey, so kita akan tulis zinc oksida, formulanya ZnO. Okey, ion apa yang ada? Bagi formula ion terus. Zn2 plus Zn2 plus dengan oksida O2 minus. O2 minus. Okey, so ada zinc ion dengan oksida ion. Okey, jadi pergerakan ion dulu. Anode. Okey, anode. Ion mana pergi anode? Ion negatif. Ion negatif. Ion apa sekarang? Ion oksida. O2 minus. Pergi ke anode. Okey, ion Dan Zn2 plus akan pergi ke katot. Okey tak ni? Okay. Okey, macam mana kita nak buat persamaan setengah kat sini untuk anode? Okey, kita nak nyah cas ion oksida. So O2 minus, dia buang berapa? Buang berapa? Lepas elektron berapa? 2. 2. Dia akan jadi O saja. Tapi O, boleh tak wujud sebagai unsur je? Tak Atom? boleh. Boleh. Mesti molekul. So macam mana? Buat persamaan lagi sekali. So akan jadi O2. Sini akan jadi 2. Ni jadi berapa elektron? 4. 4. Okey. Empat elektron. Okey, so sebelah sini Zn2 plus. Okey, macam mana kita nak nyah cas dia? Nak positif 2 elektron. 5, cuma 2. Okay, dah tak ada cas, tinggal Zn, atom zinc. Okey, jadi kalau kita nak terangkan macam mana, sini 2 ion oksida melepaskan 4 elektron membentuk molekul oksigen. Okey, itu dalam bentuk ayat ya. Yang ini ion zinc menerima 2 elektron membentuk atom zinc. Okey, bersama ion boleh tambahkan terus tak? Tak. Tak, jadi sebelah katot ni elektron ni mesti darab 2 kan. So semua bersama akan darab 2, jadi kita dapat 2 O2 minus. So kat depan zinc Zn2 plus ni ada 2. Sini O2, zinc depan ni pun ada 2. Okey, sebab sebelah sini kita akan darab dengan perkali 2. Tapi dalam exam jangan pula kamu ubah dekat sini buat tempat lain. Nanti salah pula. Okey, pemerhatian. Okey, anode. Hasilnya oksigen. Apa pemerhatian kita nak sebut ni? Oksigen dalam bentuk apa? Pepejal cair gas. Yes. Gas. Gas tu ada warna tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Gas tidak berwarna. Terbebas. Colorless gas release. Ada orang jawab BI ke? Tak ada kan kelas kita? Tak ada. Okey, di katot hasilnya apa? Zinc. Zinc. Sama je. Pepejal kelabu. Jauh warna kelabu. Kebanyakan logam warna kelabu kan? Logam apa yang warna lain? Dia spray jadi warna lain. Argentum kelabu juga. Kopi Koprom. Kuprum. Kuprum warna perang. Macam ni sih. Ada soalan? Susah ke senang? Senang je. Ada soalan nak tanya? Cikgu. Ya? Ada orang tanya, kenapa 4 elektron dekat 2 oksigen? Sini. Okey, cikgu buat tempat lain lah kat sini ya. Kan asalnya O2 minus. Okey, jadi O
Lepas 2. Okey. Tapi oksigen mesti O2 kita buat persamaan lagi sekali. Bila campur akan jadi sini 2O2 minus, sini akan O2. Sini jadi berapa? 4. Boleh? Okey. Sebab asalnya anode ni kebanyakan hasil di anode ni mesti molekul. Normally macam tu. Okay, ada soalan lagi? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada, cuba yang ni pula. Sebab latihan tak dalam buku. Cikgu tambah. Okay, magnesium klorida. Dia dengar suara orang yang tak biasa cakap lah. Siapa yang tak biasa cakap? Okay, ion apa yang ada dalam magnesium klorida? Fauzan ada tak? Fauzan ada kan? Cikgu tak check ni. Semua masuk ke? Cikgu. Okay, Fauzan, ion apa yang ada dalam magnesium klorida? MgCl. Bagi formula ion dia. Mg2 Okay, dengan Cl minus. Cl minus. Okay, so persamaan ini dipanggil persamaan perionan ni, jadi apa-apa persamaan mesti seimbangkan. So dia tambah 2 untuk seimbangkan. Tapi jika kamu just tengok ion yang ada, ion magnesium dan ion klorida. Okay, kita bincang anode pula. Ion mana bergerak ke anode? Adik dah masuk belum? Adik Dah, dah? Cikgu. Dah. Adik, terangkan pergerakan ion Gerakan ion. di anode dan katot dua-dua. Gerakan ion. Antara dua ion ni dia pergi mana? Awak Cikgu sebab baru masuk. Adik. Siapa boleh tahu adik? Amira Maisara? Klorin ke anode. Afrina? Klorin ke anode. Mana ada klorin kat sini? Apa ni? Klorida. Ion. Ion klorida ke anode. Ion klorida bergerak ke anode atau tertarik ke anode dan Ion magnesium juga. ion magnesium tarik tidak ke bergerak ke katot. Okay, so bila ion sebut ion, okay? Okay, dan persamaan setengah kita nak nyacah lagi sekali Cl minus. Nak nyacah je ingat tolak. So mesti tolak elektron. Tolak. Terus tulis sebelah kanan, tolak. Okay, tinggal Cl. Ingat, Cl boleh wujud sebagai atom. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Ingat kumpulan 17 ni. Tak boleh. Jadi mesti Cl2. So, 2, sini pun 2. Buat persamaan tu 2 kali macam tadi. Okay, so magnesium pula untuk nyacah Mg2 plus. Okay, 2E menjadi Mg. Okay, untuk persamaan ion, ini elektron dah sama, just tambah saja. Okay, ambil tambah tu maksudnya bahan dengan bahan. Tindak balas. Okay, depan tu. Dia nak pandang hasil tindak balas yang belakang. Hasil dia Cl2, hasil kat sini magnesium. Okay, sebab elektron dah sama. Okay, tambah elektron, tolak elektron, kosong. Okay, nama hasil dululah. Apa nama hasil di anode? Lamia, apa nama hasil di anode? Ya, cikgu. Namakan hasil di anode. Ni anode kan? Apa nama hasil dia? Sekejap cikgu. Tengok bersama-sama. Apa nama hasil kat anode ni? Klorida. Klorin. Klorin. Oh, Atau boleh tulis gas klorin. Tulis klorin pun tak apa dah. Okay, katot, apa hasil di katot? Magnesium. 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 Okay, so kita buat pemerhatian di katot sama je. Magnesium adalah pekerjaan labu berkilat. Okay, gas klorin. Apa warna dia nak tulis pemerhatian ni? Mesti tahu warna gas klorin. Apa warna gas klorin? Kuning kehijauan. Okay, very good. Gas kuning kehijauan. Terbebas.
Boleh? Setakat ni kamu belajar kan warna-warna gas ni tak adalah yang pelik-pelik. Memang biasa jumpa pun klorin, bromin yang ada warna kan. Betul tak? Okey, itulah elektrolisis bagi leburan. So lagi sekali cikgu nyatakan leburan hanya ada 2 ion. So tak susah nak pilih. Satu akan pergi anode, satu akan pergi kathode. Okey? Tak ada masalah sebenarnya. Cuba kamu kena mari tulis bersamaan setengah. Ingat cikgu bagi dia punya clue. Kalau ion negatif tolak, dia mesti tolak elektron. Okey? Positif kan? Tambah, mesti tambah elektron. So peoksidaan mesti berlaku di anode. Penurunan mesti berlaku di kathode. Itu saja. Ada soalan tak? Tak ada. Macam lamanya berterangkan ni leburan. Okey, tadi kita masuk larutan aqueous. Okay, bila sebut larutan bermaksud tadi cikgu dah terangkan kamu buat air minum kan, pepejal larutkan dalam air. Jadi mesti ada air. So, air dalam air mengandungi 2 ion. Hidrogen dan ion hidroksida. Jadi semua larutan aqueous wajib ada 2 ion ini. Okay, sebutlah larutan natrium klorida, larutan apa lagi? Asid sulfurik. Asid sulfurik pun larutan. So mesti ada ion hidrogen dan ion hidroksida. Okay. So bila ada ion hidroksida dan ion hidrogen bermaksud selain 2 ion daripada sebatian, terdapat 2 ion daripada air. So maksimum ada berapa ion? Contohnya kita ada larutan natrium klorida. Kita tengok sini. Okey, cuba kita senaraikan ion yang ada. Tengok dulu daripada sebatian kita ada ion natrium dengan ion klorida. Tapi bila ada larutan ada tambahan H+ dan OH-. So ada berapa ion semua sekali? 4. Ada 4 ion. Okey, oleh kerana ada 4 ion, untuk buat persamaan setengah hanya perlu 1 ion positif, 1 ion negatif. Tak boleh dah 4 kan? Nak buat nyah-cas. Sebab itu kita kena pilih ion mana yang kita nak nyah-cas. Okey, untuk pilih itu ada 3 faktor. So hari ini kita hanya belajar faktor pertama saja. Okey? Iaitu faktornya adalah nilai keupayaan elektrod piawai, inot, kepekatan larutan dan jenis elektrod. So kita akan belajar faktor pertama saja hari ini. Okey? Next week baru belajar faktor kedua. So, apa prinsip yang digunakan untuk nilai inot? Jadi, anode, ingat anode ini adalah positif, ini adalah negatif. Okey, jadi anode kita akan pilih N ion dengan nilai inot yang lebih negatif atau kurang positif. Okey, ingat N ion adalah ion negatif. Okay, kita akan pilih inot yang lebih negatif atau kurang positif. Okay, contohnya tadi kalau ada apa ion contoh tadi? Contoh ada ion hidroksida dengan ion klorida. Kita tengok nilai inot dia. Jadi inot mana yang lebih negatif? So kita akan pilih ion tersebut untuk dinyah cas. Okey? Untuk kathode pula, kathode akan tarik cation. So untuk cation kita pilih inot yang lebih positif atau kurang negatif. Ingat macam mana? Ion negatif. So pilih yang lebih negatif. Ion positif yang lebih pilih yang lebih positif. Okey? So contoh contoh tadi natrium klorida, so antara natrium dengan hidrogen. Jadi kita akan lihat inot dua ni. Inot mana yang lebih positif, kita akan pilih ion tersebut. Okey tak? Ini prinsip dia kena ingat ya. Nanti yang lagi dua ni kita belajar next week. Okey, so kamu ingat prinsip ini, okey? Dan ion akan pilih inot lebih negatif, ion pilih inot lebih positif. Kita lihat contoh lah. Okay, ini dalam buku modul kamu, buku surat 40. So kamu boleh rujuk kat sini, dia dah susunkan, dia dah separatekan ion positif dengan ion negatif. Kalau dalam textbook tu dicampur kan. Okey, kat sini disusunkan, cuma dia tak bagi nilai lah dalam buku kamu ni. Cuma dia susunkan daripada paling negatif ke paling positif dalam buku modul kamu. Boleh juga guna yang ini, lebih mudah kot. Okey, ataupun boleh refer nilai dalam siri kepada elektrod piawai dalam buku teks pun boleh. Okey, kita buat satu contoh. Larutan kupram 2 sulfat. Okey, cikgu dah keluarkan dia punya kepada elektrod piawai ya, kat tepi ni. So kita lihat sekejap. Okey, mula-mula kita senaraikan ion yang hadir.
Okay, sekarang senaraikan satu-satu. Okay, mula-mula sebatian dia adalah kuprum 2 sulfat. So, kuprum 2 sulfat. Ion apa yang ada dalam kuprum 2 sulfat? Ion Ion apa kuprum. ni? Ion kuprum, Cu2+, dan ion sulfat. SO4 2-. Okay. Dan ada larutan, maksudnya ada air. Itu. Okay, bila ada air, ada anak panah macam ni ya. Okay. Maksudnya mesti ada ion hidrogen dan ion hidroksida. Habis kau rasakan ni? Boleh. Okay, so ada berapa ion ni? 4 ion, okay? Jadi pergerakan ion pula. Okay, anode akan menarik N ion. So pergerakan ion, dua-dua N ion akan pergi ke anode. Kita letak dulu. Kalau ada tiga lah, semua akan tertarik ke anode. SO4 2- dan OH-. Manakala di kathode akan tarik cation ion. So Cu2+ dan H+. Boleh kelas? Sekarang ni okey? Boleh. Okey. Okay, sekarang untuk buat persamaan setengah mesti pilih antara dua ion ni, kita kena pilih satu je lah nak buat persamaan setengah. Ion mana yang lebih mudah dinyah cas? Okey, apa prinsip di anode tadi untuk N ion? Kita pilih E node yang lebih negatif. So lihat di sini. E node mana lebih negatif atau kurang positif? Hidroksida atau sulfat? Hidroksida. Okey, kita pilih ion di mana E node lebih negatif atau kurang positif, so kita akan pilih hidroksida. Okey, so apa persamaan dia? Kamu ambil yang ni je, persamaan dia sebenarnya terbalik. Okey, persamaan dia cara nak ingat ya. 4 orang hutan minum 2 gelas air, makan 2 biji oren dan 4 biji apple. Okey, sebab apa persamaan ni kamu kena hafal? Sebab kebanyakan elektrolisis larutan aqueous kita akan pilih hidroksida. Ion hidroksida ini sentiasa dipilih dalam elektrolisis larutan aqueous, kecuali nanti kamu belajar faktor kepekatan. Itu lain cerita. Okey, jadi persamaan ni kena hafal. Okey, atau kat atas ni dah bagi sebenarnya, tapi kalau exam tak bagi yang ni, kamu mesti hafal lah, mesti tahu nak tulis. Tadi cara nak hafal ya. 4 orang hutan minum 2 gelas air dan makan 2 biji oren serta 4 biji apple. Pernah tahu kan? Pernah dengar tak? Pernah. Ada yang tahu? Sebab kelas 5E3 tu ada yang tahu ni cara hafal dia. Korang ada tak tahu ya? Ada yang dah pergi tuition kan? Tak ada? Tak ada orang pergi tuition ke? Okay, so apa hasil di anode? Nampak banyak ni, mana satu hasil utama dia? Air ke oksigen? Kamu rasa? Air. Kalau nak buat hasil, hasilnya adalah oksigen. Oksigen tu larut dalam air. So hasil utamanya kita ambil oksigen ya, mesti oksigen. Alright. So pemerhatiannya, okay, oleh kerana larutan aqueous kita mesti buat dalam larutan ni ada larutan air, so kita akan dapat mana anode dekat sini? Sini kan? So kita akan terhasil gelembung gas. So kita mesti tulis gelembung gas. Ada warna tak oksigen? Tak ada. So tidak berwarna, terbebas. Atau terbentuklah, terhasil. Mana-manalah, tak kisah. Okay, ni lagi sekali gambar ni. Dalam exam tutup Swiss. Okay. Okay, untuk anode ni selesai. Persamaan ion belum lagi sebab ni belum ada. Okay, untuk ada pertanyaan untuk anode. Kenapa pilih ion hidroksida kalau seorang tanya? Mengapa ion hidroksida dipilih untuk dinyah cas? Siapa boleh bagi cadangan jawapan? Negatif. Macam mana? Lebih Bagi negatif. nilai negatif nilai apa? Nilai ion hidroksida negatif. Ini nilai apa? Siri Dan keupayaan elektrod perawat ion hidroksida lebih kurang negatif. positif. Lebih negatif tak boleh lah sebab tadi ni positif. Kamu guna kurang positif berbanding ion sulfat. Boleh? Itu reason dia. Boleh. Okay? Sebab exam suka tanya kenapa pilih ni, kenapa pilih ni.
Kena tahu nak terang. Okey, persamaan ni macam mana kita nak terangkan persamaan yang ni? Nak huraikan persamaan setengah. Ion hidroksida membebaskan elektron, menghasilkan molekul air dan oksigen. Pun boleh, tak payah sebut empat ni pun tak apa. Nak cakap empat pun tak apa, tak sebut pun tak apa. Ion hidroksida membebaskan elektron, membentuk molekul air dan oksigen. Okey, itulah terangkan persamaan setengah. Okey, kita lihat katod pula. Ada dua cation. Nak pilih mana? Ikut prinsip tadi. Apa prinsip dia? Pilih kupaya elektron piawai yang lebih positif atau kurang negatif. So sekarang kat sini antara hidrogen dengan kuprum. Okey. Kenapa dibirukan? Pilih yang mana? Kuprum. Okey, kita birukan kenapa biru ni? Sebab dalam ni adalah ion, bukan yang depan so, macam biasalah. Chain elektron jadi Cu. Okay, kalau soalan tanya, apa reason kenapa pilih ion kuprum 2 untuk dinyah cas? Sebab kupaya elektron piawai ion kuprum 2 lebih positif berbanding ion hidrogen. Boleh tak ni? Boleh. Boleh. Ini pepejal kan? Warna apa? Perang. Merah. So tulis pepejal. Merah. Terhasil. Terhasil. Terhasil boleh, terbentuk boleh atau biasa kalau dekat elektrod kita boleh guna terenap atau kamu boleh sebut enapan perang terhasil. Enap ni maksudnya di sini nanti akan terbentuk pejalan perang lah melekat di elektrod. Kita panggil dia terenap bukan termendak. Okey, persamaan ion macam biasa tambahkan kedua-dua persamaan setengah tapi elektron ni mesti sama kan. Jadi sebenarnya darab 2 lah ni darab 2 kan. So kita akan dapat 4OH minus sini 2Cu2 plus dan 2Cu. Nah ini nanti jadi kamu yang akan buat latihan ya untuk contoh-contoh lain. Okay, nak tanya apa-apa tak kat sini? Tanya-tanya. Ya? Kalau ada tanya pengesahan untuk kuprum nak jawab apa tu? Okey, pengesahan kuprum tak ada. Dia takkan tanyalah. Untuk logam tak ada ujian pengesahan. Kalau ujian pengesahan di ENOT ni boleh tanya. Macam mana ujian pengesahan gas oksigen? Kayu uji, Okey, kayu uji? menyala. Berbara. Berbara. Okey, kalau ujian pengesahan mesti ada kata kerja kan? Maksudnya kaedah. Kayu uji berbara tu nak buat macam mana? Mesti ada kaedah dia. Apa kata kerja dia? Kita tahu alat dia kayu uji bara. Kita nak buat apa? Nak buat macam mana? Katakan ni kayu uji bara. So nak buat apa? Nak tahu, nak sahkan gas. Masukkan dalam tabung tu. Masukkan. Okey, mesti ada kata kerja. Masukkan kayu uji berbara. Masuk kat mana? Dalam tabung uji. Dalam tabung uji berisi gas. Mesti lengkap Okey, masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung uji berisi gas. Okey, itu kaedah. Okey, pemerhatian dia apa? Apa yang kita akan dapat? Kayu api kayu berbara menyala. Kayu uji. Kayu uji berbara akan menyala ataupun kayu uji menyala. Okey, menunjukkan kehadiran gas oksigen. Dia mesti ada kesimpulan dia sekali. Mesti ada kaedah, pemerhatian dan kesimpulan. Tiga tu wajib ada untuk ujian pengesahan. So untuk cikgu ulang masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung uji berisi gas. Kaedah, pemerhatian dia, kayu uji menyala, kesimpulannya menunjukkan kehadiran gas oksigen. Satu ayat je lah. So mesti ada, tak ingat apa dalam di ayat. Lupa dah. Lupa procedure. Pemerhatian apa? Observation POC. Okay, procedure, pemerhatian, observation and conclusion. Mesti ada POC tu. Okay, untuk sebelah sini, kaitut biasanya adalah logam. Logam tiada ujian pengesahan, so tak ada. Memang soalan tak tanya lah, buat test lah kalau tak ada.
Okay, lagi ada soalan apa? Cikgu, Dan Sylvia dulu. Apa? Syil dulu. Apa benda? Sylvia nak tanya dulu. Sofia? Sylvia. Sylvia. nak tanya. Saya nak tanya apa? yang oksigen tu kenapa pemerataan dia gelembung? Sebab ini dalam bentuk larutan. Okay, so bila larutan, kalau ada gas, kita nampak dia ada gelembung gas lah. Kalau tak ada larutan, kita just sebut gas tidak berwarna tapi sebenarnya tak nampak pun gas tu. Tak boleh ada gelembung sebab tak ada air kan. Macam kamu bernafas dalam air tu ada gelembung tak? Kamu hembuskan gas. Ada tak? Buih. Ada. Tapi kat sini satu lagi, jangan guna perkataan buih. Buih gas terbebas. Ada pelajar guna buih. Buih salah gelembung. Okey cikgu. Okay. Ada lagi soalan? Berapa? Kalau tak ada, ni dia punya penerangan lah. Tak payah segera terang semua. Nanti tengok baca semula. Okay, kita buat latihan. Okay, latihan ini adalah buka muka surat 41, 42, buku modul. Ada berapa soalan? 3. 3 ABC. So cikgu dah bagikan kamu kumpulan, ada 6 kumpulan. Jadi semua orang dah tahu kumpulan masing-masing kan? Okay, ni tugasannya. So setiap kumpulan ambil ya. Kumpulan 1 dengan 4 buat A, bincangkan A. 2 dan 5 bincangkan B. 3 dan 6 bincangkan C. Bincang ni cikgu nak kamu aktif dalam kumpulan masing-masing lah kan. Dalam kumpulan cikgu tak masuk kan. Cikgu just round tu bukan cikgu masuk dalam grup. Cikgu just dengar suara kamu je. Cikgu tak buka kamera pun. Ya. Oh, sekejap. Tertutup pula drawboard cikgu. Borak-borak korang ni. Sekejap ya. Okay, so dah catat ya. So, semua orang dah tahu kumpulan masing-masing ya. Jangan salah masuk kumpulan. Okay, sebelum link nanti cikgu bagi dekat tu. Okay, so muka suratnya adalah 41 hingga 42 ABC dah ya. Okay, ni soalannya. Nampak. Okay, kita undi lah ya. Sekejap ya. Full screen. Okay, kumpulan 5. A, B Kumpulan 5 B Okay, silakan kumpulan 5. Tadi macam dah, kumpulan mana yang praktis tu? Okay, korang nak share screen ke macam mana? Sylvia? Nak share screen? Saya hantar gambar boleh tak cikgu? Cepat. Yang send gambar kumpulan berapa tadi Hazrul? Kalau terkena nanti baru tunjukkan ya. Hantar belum? C? B, maksudnya kumpulan satu lagi, kumpulan kumpulan 2 selamatlah. Ni gambar kumpulan 3. Adik boleh present kan guna telefon tadi?
Tak boleh conteng. Okey, kejap. Cikgu ambil gambar hasil sekejap. Macam cikgu nak tayang semua. Cikgu buka Telegram dia dah terus. Sekejap ya. Okay, Sylvia. Okay, Sil teruskan. Teruskan apa? Sylvia? Ha? Ni guru awak kan? Ke bukan? Ha. Rizal lah. Terangkan. Larutan asid sulfurik. So di larutan, so kita ada air dengan persamaan untuk asid sulfurik. Lepas tu untuk anode kita ambil sulfat dengan hidrosida sebab dia negatif anion. Lepas tu untuk katot kita ambil ion hidrogen. Okey, lepas tu untuk ion yang Sil. Ion hidrogen ni kan sama kan? Tulis sekali je. Ha. Okay. Untuk anode kita pilih ion hidrosida sebab nilai keupayaan elektron piawai dia kurang positif berbanding ion sulfat. Untuk ion hidrogen kita pilih dia sebab dia menerima elektron untuk menghasilkan molekul hidrogen. Lepas tu untuk persamaan setengah dia kita guna 4 orangutan minum 2 air akan 2 oren tambah 4 apple. Ni O2 ke O apa ni? Nombor 2 ke bawah tu? Yeah. Lepas tu untuk katot kita buat H plus tambah 2E jadi hidrogen. Kematian dia gelembung gas tidak berwarna terhasil. Untuk katot pun gelembung gas tidak berwarna terhasil. Ujian pengesahan dia, kayu uji berbara menyala apabila dimasukkan ke dalam dia tak habis talent cikgu. Ke dalam tabung uji yang berisi hidrosida. Berisi gas. Kayu uji dimasukkan ke dalam tabung uji berisi hidrogen. Bunyi pop terhasil. Ni berisi gas. Tak boleh sebut nama gas ya. Berisi gas. Kita tak tahu gas apa. Okey. Nama hasil oksigen, katot hidrogen. Jenis tidak balas, anod peroksidaan. Katot penurunan. Okey, ada nak komen kumpulan satu lagi, kumpulan 2. Kita tengok jawapan kawan kamu ni. Ada nak komen tak? Sebelum cikgu komen ada salah ni. Kita tengok betul-betul. Kumpulan 2, kumpulan Hazrul Baik. Ada nak komen? Hazrul and the gang? Semua betul kan? Kematian ni cikgu. Kematian, okey, kenapa? Tadi saya cakap gas tidak berwarna dibebaskan. Oops. Kat sini salah ke? Tak, yang tadi saya cakap dengan kita orang yang pemerhatian hidrogen tu gas tidak berwarna dibebaskan. Sama lah ni, gelembung gas tidak berwarna terhasil. Sama je. Oh, yang gelembung tu? Dia mesti ada gelembung. Ya, dua-dua mesti ada gelembung sebab dalam larutan. Okey, cikgu. Ya. Okey, lagi? Persamaan setengah. Zahirah kata persamaan setengah. Kat mana Zahirah? Persamaan setengah mana satu yang salah? Tengok persamaan setengah. Yang katot. Di katot. Sepatutnya, cikgu tak boleh nak tulis ni. Sepatutnya depan H hidrogen mesti molekul. So mesti H2 Sebetulkannya plus grup ni. H2, so sini 2 H plus. Menerima 2 elektron. Masihkan H2. H2. Okey? Boleh ya? Sebab ni gambar cikgu tak boleh nak tulis. Tak ada. Okey? Plus, ada soalan? Yang lain-lain semua bagus. Kalau macam ni hidrogen satu saja, so tulis sekali je lah, ada ion sama je. Okay, so tak ada pemilihan ion di katot. Hanya ada satu ion saja. Bagus, grup 2 dan grup 5, very good.
Okey. Bawah ni apa? Sama je kan? Okey, kita pergi pada grup lain. Ada soalan tak untuk B? Yang lain-lain? Tak ada. Tak ada ya? Betul faham, betul-betul faham ya? Okey, maksudnya kalau spin terkena grup 2, kita spin lagi sekali, okey? Kita spin semula. Okey, kumpulan 4. Kumpulan 4 sama dengan kumpulan mana? Kumpulan 4 buat apa? A eh? Kumpulan 4 buat A kan? Cikgu. Ha? Satu. Kumpulan 4 sama dengan kumpulan 1. So kumpulan 1 apa patut Amira suka ya? Okey, kumpulan 4 siapa ketua Lupa dah. Siapa ketua kumpulan 4? Afika Sabrina itu. Siapa? Nabila. Boleh present kan? Siapa? Nak present sendiri kan? Tadi macam dah apa tu praktis je kat grup. Farah left meeting. Farah. Kumpulan 4 Sabrina ketua. Okey. Silakan kumpulan 4. Bincangkan jawapan untuk A. Sabrina? Rayu? Guna laptop sendiri ya? Foto. Afika hantar foto kat cikgu ke? Tadi macam korang dah bincang je. Semua nak hantar foto je. Oh, sekejap. Cikgu belum share. Sorry. Foto. Isi. Slow sikit. Okay, siapa nak present? Kumpulan 4, wakil. Lahan sikit. Okay, silakan. Kumpulan 4, wakil. Bang. Siapa nak present ni? Siap ke? Cepat dia. Nah. Okey, kalau larutan yang terbuka maksudnya dekat larutan tu maksudnya ada air. Lepas tu nature maksudnya kena buat dua persamaan perayunan. Yang first kena buat yang nature nitrate, lepas tu yang kedua kena buat yang air tu H2O. Lepas tu kalau ion yang ditarik ke anode dan cathode, kalau dekat anode kena ambil anion. Kalau dekat cathode kena ambil cation. Jadi kalau kat anode anion dia ion nitrate, lepas tu dengan ion hidroksida. Lepas tu kalau nak tahu ion yang mana dipilih, kena tengok dekat nilai keupayaan elektrod piawai dia. Kalau nilai keupayaan elektrod piawai dia lebih negatif, kena pilih yang tu. So ion hidroksida tu nilai keupayaan elektrod piawai dia lebih negatif dari ion nitrate. Kalau persamaan setengah, ambil yang 4 orang hutan minum 2 air, orang 2 dengan 4 apple. Kalau ujian pengesahan dia kena masukkan kayu uji berbara,
ke dalam tabung uji, lepas tu nanti kayu uji berbaru tu menyala. Lepas tu nama hasil gas oksigen dan tindak balas dia peroksidaan. Kalau dekat katot ion yang dipilih ion hidrogen sebab nilai elektron PLY dia lebih positif dari ion natrium. Lepas tu persamaan setengah dia 2H plus tambah 2 elektron jadi gas hidrogen. Lepas tu pemerhatian gelembung gas tidak berwarna terhasil. Ujian pengesahan dia kena guna kayu uji menyala. Dekat mulut tabung uji tu, lepas tu nanti bunyi pop terhasil. Lepas tu kalau nama hasil gas hidrogen, jenis tindak balas dia pengenalan. Terima kasih. Okay, thank you Ika. Okay, ada apa-apa komen? Kumpulan satu lagi, kumpulan satu? Ada buat perbetulan apa-apa ke? Nak tambah ke? Amira? Ketua kumpulan satu? Ahli kumpulan satu yang lain ada? Nak komen apa-apa? Cikgu nak betulkan sikit je. Di sini ion hidroksida, elektron PO-nya kamu guna kurang positif sebab nilai ion hidroksida kita dengan ion nitrat tu dua-dua positif sebenarnya. So kamu tak boleh guna lebih negatif. So kena guna kat sini kurang positif. Okey? Betulkan sikit. Dia lebih sesuai. Kalau ada nilai negatif baru kita guna lebih negatif. Boleh tak kumpulan 4? Betulkan ya? Okey. Yang lain ada nak tanya? Nak tanya tak? So kamu lihat di sini kalau dalam exam cikgu galakkan kamu tulis tambahkan, masukkan kayu uji ke dalam tabung uji berisi gas. Okay, ni pun sama. Tabung uji tu mesti ada gas kan? Baru boleh buat ujian. Tambahkan. Okay, very good. So thank you untuk kumpulan 4 dan juga kumpulan 1 telah bincangkan soalan A. Kelas okey tak ni? Are you okey kelas akak ni? Macam cepat je betul kimia kita ini. 9.45 Okey. Seterusnya kita lihat siapa yang tak isi. Kumpulan adik cikgu. Okey, kumpulan adik dia volunteer ke? Adik volunteer boleh adik? Nak kumpulan okey antara 3 dengan 6 siapa nak present? Bagi tak tahu ko. Ikut dia ko. Yang pusing ko. Okeylah kita orang lah. Cikgu. Kita orang lah cikgu. Dia orang tak nak biar lah. kita pusing lah sebab lagi adik kan. Dia sama ada 3 atau 6 ya. Masih mula. Kumpulan 3. Adik. Permintaan ramai Okey adik dah hantar ke cikgu ke? Saya dah hantar tadi. Dah hantar? Sekejap ya. I have to present entire screen. Kau apaan? Contoh. Adik. Okey, sebelum apa ya? Ini sama lah. Okey, silakan adik. Okay. Kumpulan kita orang buat nombor C yang larutan kuprium 2 sulfat menggunakan elektron karbon. Samaan pengayonan elektrolit CuSO4 sama dengan CuSO4 ambil ke anak panah tu Menghasilkan atau mengayon kepada okey, CuSO4 menghasilkan Cu2 plus dan SO4 to minus. Betul lah. Betul. Lepas tu dia H2O menghasilkan H plus dan OH minus. Okey. Lepas tu kita ada anode dan cathode. Ion yang ditarik ke anode
ion yang ditarik ke anode. Dia ada dua, iaitu SO42 minus and dan OH minus. Lepas tu dia ion yang ditarik ke cathode Cu2 plus dan H plus. Lepas tu ion yang dipilih untuk dinyas cas ialah OH minus. Kerana nilai E tu apa benda tu kalau E? Mana? Nilai E0. Keupayaan nilai elektron E0. PY. Nilai E0 OH minus kurang positif berbanding nilai OH. Nilai E0 SO42 minus. Lepas tu yang kedua, yang bahagian cathode tu kita pilih Cu2 plus. Cu2 plus pada nilai anode Cu2 plus lebih positif banding nilai anode H plus. Lepas tu persamaan setengah 4 OH minus. Ni minus setinggal ni. Apa? Ni minus setinggal ni. Yang mana tinggal tu? Ni dekat ayah awak punya buku siapa ni? 4OH minus. Tanda Ni minus exam punya. Exam punya. betul kan. Betul kan. Okey. Sekarang persamaan 4 OH minus sama menghasilkan 2 H2 plus 2 H2O plus ni dengan O2 plus dengan 4 E0. 4 elektron. 4 elektron. Salah Okay, 4 elektron. Ni buku siapa exam Apa exam? Exam betul kan ni 2 H2O ni. Yang cikgu akan mouse benda ni. Okay. Salah tulis. Exam. Okay, teruskan. Okay, Cu2 plus dan 2 elektron menghasilkan Cu. Okay go. Ya. Jangan lupa. Okay, pemerhatian pula. Pemerhatian kepada anode dan cathode. Anode gelembung gas tidak berwarna terbentuk. Lepas tu kalau cathode pepejal terang terenap. Ya, betul. Okey, yang ujian pengerahan masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung uji. Tabung uji berisi gas Betul, kayu uji jadi apa? Gas oksigen lah. Lepas tu kayu uji berbara, menyala. Okey, jap. Betulkan ni, Ezra, lagi sekali masukkan kayu uji berbara, kayu bara uji. Okay, yang lain pun take note ya. Masukkan kayu uji berbara ke dalam tabung uji berisi gas. Okey. Kayu uji menyala. Masihkan gas oksigen tak payah. Kayu uji menyala menunjukkan kehadiran gas oksigen. Betul kan ya ayat ni, Ezra? Okey. Teruskan. Nama hasil dan nama hasil gas oksigen dibebaskan dan kupung bentuk. Lepas tu kalau jenis tidak bagas bagi anode dan cathode, pengoksidaan dan penurunan. That's all. Dah. Okey, kumpulan. Thank you Adi, very good. Okey, kumpulan 6. Ada nak tambah apa-apa kumpulan 6? Yusra and again? Select go. Ya. Ya, nak tanya. Yang nak untuk ion yang dipilih untuk dinyas tu ayat dia salah cikgu. Yang dalam buku exam ni salah Yang adik present tadi betul. So exam kena betulkan ni. Ion hidroksida dipilih kerana nilai keupayaan elektron piawai ion hidroksida kurang positif. Okey. Berbanding ion sulfat. Okey, ni kurang positif.
Tak boleh guna lebih negatif di sini sebab kedua-dua nilai adalah positif. Boleh ya? Yang lain pun? Cek balik ayat. Okay Zam? Zam? Okey. Tuan punya buku, yang tuan punya apa ni? Gambar orang lain. Yang pusatnya dia guna jawapan dia. Tadi tu. Okey, ada soalan lagi tak? Kau tunggu. Jangan gaduh kat sini. Okay, ada soalan? Okey, kita dah belajar elektrolisis untuk hari ini, iaitu elektrolisis larutan lebur dan juga larutan aqueous. Untuk larutan aqueous baru belajar faktor yang pertama iaitu nilai keupayaan elektrod piawai. So next class kita akan belajar dua lagi faktor untuk pilih ion, iaitu faktor kepekatan dan faktor jenis elektrod. Okey, jadi yang terakhir sebelum habis kelas, cikgu nak kamu jawab kuis dahulu. Okay, nampak tak link kuis? Mana dah ke atas dah. Sekejap ya, cikgu copy balik. Okay, yang cikgu bagi sekarang adalah link kuis. Kamu sila masuk dan jawab sekarang. Cikgu kena masuk semua orang ya. Sekarang ada 32, 30 orang. Semua sekali masuk tu cikgu akan start sama-sama. Bila korang dah masuk baru cikgu akan start. Boleh tak klik link tu? 29 orang cikgu. Ada 2. So maksudnya ada orang tak masuk lah ya? Cikgu kena present sekejap. Biar kamu nampak sekali. Sekejap ya. Apalah. Okay, baru 23, 24, 25, 26. Ada lagi tak? Sini mesti bunyi kilojul kan? Sini kilojul. Sebab kilojul dia kan saya kilojul. Bukan yang di sini. 28. Ada lagi sorak ya? Siapa lagi? 27. Dah nak sikit. Okay, cikgu akan start lah ya. Mungkin ada yang lost. Okay. Ready? Jangan lupa ada 4 soalan ya. Setiap soalan tunggu saat. Ada yang tak ada jawapan. Okey. Elektrolit adalah natrium klorida sebatian ion. Okey, soalan 2. Ready ya? Apa? Nanti lah. Klorida. Hasil lah. Hasil. Okay, very good. Ramai jawab betul. Okay, soalan yang ketiga. Ada 5 soalan. Sorry. Ready? Senang sekali. Siapa salah ni, ketuk tangan dia.
Hujung semua betul. Okay, soalan yang keempat. Alright, jawapan kupron ya, kat ion dikata adalah kupron kepada kat ion yang lebih positif kan inutnya. Okay, soalan terakhir. Ready ya? Satu cukup jawab inut. Okey, tahniah Farah. Okey, tahniah Farah adalah pemenang. Okey, macam mana? So, cikgu dah sebenarnya nak tengok berdasarkan yang apa ni, majoriti ramai yang boleh faham lah topik ni. So, masih siapa-siapa yang masih kurang faham boleh mesej cikgu tanya ya. Tak faham lagi cikgu akan terangkan personal. Okay, so kelas ada apa-apa nak tanya tak? Untuk kelas hari ni? Tak ada. Tak ada? Betul? Rasa tak ada. Okay, so last sebelum bersurai sila isikan feedback dekat sini. Okay, link yang cikgu bagi tu isikan sekejap. Nak menilai kefahaman kamu. Cikgu akan tengok sendiri. Ya, Syira? Cikgu share dekat chat ke? Haa, tak nampak? Dia link yang sama dengan yang kita main quiz tadi. Ya ke? Oh, jap. Sorry. Sekejap ni cikgu ambil. So. Ni dia. Salah. Yang ni. Yang bawah tu. Baru seorang isi. Isi sebelum keluar habis kelas. Okay, semua ada isi ya. 23 orang. Tak apalah, mungkin ada yang dah terkeluar macam Afrina. Afrina dah tak ada rasanya. Internet dah putus. Internet Afrina putus. Tak apalah, sian dia. Okay kelas, so itu saja untuk hari ini.
So cikgu harap kamu semua happy lah dengan kelas hari ni ya. Okay, kita sambung kelas next. Ada pula pengacau. Kita sambung minggu depan dengan topik elektrolisis, faktor kepekatan dan juga faktor jenis elektrod. So kita akan buat aktiviti berkumpulan juga. Okay? Thank you kelas. Assalamualaikum. Thank you cikgu. Thank you, cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, thank you. Terima kasih.